Okey, minggu ini kita teruskan dengan satu lagi teknik mnemonik. Kamu tahu kita dah buat bermacam-macam topik dengan menggunakan teknik mnemonik. So, minggu ini kita akan tumpukan sekali lagi teknik mnemonik. Teknik mnemonik membantu kita mendapat idea bagi karangan, bagi isi tersirat ulasan, bagi rumusan, malah untuk ujian bertutur, ujian lisan di sekolah, kamu boleh gunakan mnemonik untuk cetuskan idea. Okey, topik hari ini saya nak tunjukkan, kamu tengok gambar pun kamu tahu, topik kita hari ini tentang program paling besar dalam negara kita pada masa ini, iaitu vaksinasi, program vaksinasi kebangsaan, usaha kita untuk memvaksin 30 juta rakyat Malaysia, lebih 30 juta rakyat Malaysia, sedang berjalan dengan begitu agresif. Di negara kita kita memberikan vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Okey, 3 jenis vaksin utama yang diberikan di negara kita setakat ini. Di negara lain ada juga vaksin-vaksin yang lain seperti Moderna, Johnson & Johnson, COVAX dan sebagainya, pelbagai vaksin lain. Semua vaksin sama lah. Kita kena ambil, yang penting kita ambil dan jaga kesihatan. Okey, hari ini kita tengok mnemonik vaksin. Daripada perkataan vaksin itu sendiri, kamu boleh mencari pelbagai idea. Kamu boleh mencetuskan pelbagai idea daripada WAKSIN. Dan setiap kali kita mendapat idea-idea ini, idea mestilah berkaitan dengan topik. Mesti berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu vaksin. Okey, kamu cuba. Saya bagi kamu 1 minit. You try first. Try to get the ideas. As many ideas as you can get. Ivan, did you get any? Not yet. Not yet? Okey, sebenarnya kalau nak cari idea tentang vaksin ni mudah saja. WAKSIN. Dengan menggunakan topik itu sendiri, kita boleh cari idea. Contohnya, okey, saya bagi kepada kamu hari ini. Hari ini saya bagi kepada kamu, tengok nombor 1, V, bukan W, V, VAKSIN. V ini gitu, vaccination. Vaksinasi yang sedang berlaku di negara kita. V juga untuk virus. Tengok untuk V saja kita dapat 2 idea. Vaksinasi dan virus dapat dicegah. 1. A, kita boleh bagi AstraZeneca. Kerana A saya dapat AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, dan A satu lagi idea saya dapat, kita mestilah ambil 2 suntikan. Dalam mnemonik saya guna perkataan ambil kerana dia bermula dengan A. Dalam karangan kita kena tambah imbuhan awalan lah. Kita kena jadikan mengambil 2 suntikan. Okey, ataupun menerima 2 suntikan vaksin. Seterusnya, K, saya nak bagi kesihatan. Keseluruhan program vaksinasi ini adalah untuk menjamin kesihatan dan keselamatan masyarakat Malaysia daripada ancaman wabak COVID-19 yang telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita setakat ini. Okey? Dan S, tak boleh lupa, S paling popular sejak tahun lepas, sejak 2020, ialah SOP, Standard Operating Procedure. Prosedur standard yang kita ikut terus dipatuhi, SOP terus dipatuhi. Jangan kerana dah ambil vaksin, kita tak nak patuhi SOP, tak boleh. Nanti kita akan ada lebih banyak masalah. Pelitup mulut dan hidung, iaitu mask, mesti terus dipakai.
penjarakan sosial terus diamalkan untuk beberapa tahun lagi. Okey, supaya kita sama-sama dapat keluar, sepenuhnya kita keluar daripada masalah pandemik COVID-19. Paling penting dalam isu vaksin ialah memastikan imuniti badan kita meningkat. Okey. Vaksin ini akan mengembalikan kesihatan kita dan mencegah apa jua bentuk jangkitan yang boleh berlaku, yang boleh menjahanamkan organ-organ kita, terutamanya paru-paru. Paru-paru menjadi sasaran utama COVID-19. Jadi kita tingkatkan imuniti. Dan akhir sekali saya nak kata negara kita akan pulih semula dari segi sosioekonomi. Dengan berjayanya program vaksinasi ini, kita akan pulih sepenuhnya dari segi sosial dan ekonomi, sosioekonomi, supaya kita dapat hidup semula, memulakan hidupan kita seperti sedia kala. Seperti sebelum Disember 2019, apabila mula-mula COVID-19 dikenal pasti di Wuhan, China. Negara kita memang telah mengalami kesan yang buruk dari segi ekonomi, terutamanya pelbagai sektor mengalami kegawatan yang teruk seperti sektor penerbangan, perhotelan, restoran, taman-taman tema, pusat hiburan, panggung wayang, pelbagai bisnes. Kerana semua ini tidak dapat dibuka bersama dengan industri-industri yang mega ini, turut terjejas ialah industri-industri kecil yang lain seperti kraft tangan, makanan di tepi-tepi jalan. Orang jual nasi lemak pun tak boleh. Sebab tempat yang satu masa dulu jadi tarikan manusia, tarikan pelancong, tapi hari ini tidak ada orang di situ. Tak boleh buat bisnes. Banyak orang terpaksa gulung tikar, bisnes mereka terpaksa ditutup, ada yang bankrupt, terus jual bisnes dan keluar daripada perniagaan yang telah mereka ceburi, yang diceburi oleh mereka lebih berdekad-dekad lamanya. Itulah kesan pandemik COVID-19 dalam kehidupan kita. Jadi satu-satunya harapan kita hari ini ialah vaksin. Jadi perhatikan, teknik mnemonic ini bukan hanya untuk BM. Kamu boleh guna dalam bahasa Inggeris, sejarah, apa jua mata pelajaran, asalkan kamu mencari idea-idea yang boleh dihafal. Idea boleh dicetus. Nombor satu, kita cetuskan idea, we generate the ideas from these words, dan semua tajuk kita tulis secara vertikal. Seluruh dunia dia tulis tajuk macam ni. Dalam kelas Cikgu Sugus kita tulis tajuk macam ni. Any tajuk. We have done many. We have done hundreds of topics so far. So we know this. Anything can be done. Anything can be done. Okay, lepas kelas ni kamu boleh cuba vaccination in English. Try if you can get the ideas. Alright. So kita teruskan pembelajaran kita. So, kamu tahu dalam kelas Cikgu Sugus, we don't learn the normal stuff, not the normal stuff. Okay, everything is creative and everything, we learn everything in a different way. Okay, so you have to understand and practice. You have to understand and practice all this so that you will be able to improve your BM very fast. Dan saya juga galakkan kamu guna semua teknik Sugus, saya juga galakkan kamu guna dalam mata pelajaran lain, terutamanya mata pelajaran bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, masih boleh guna teknik Sugus. Okay? Alright, so keep thinking using mnemonic dan teknik-teknik Sugus.